Ada benda tumpang, ada benda orang tua, dah apa benda semua. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni FJ ingin meneruskan lagi akan reaksi seram kita pada malam ini, iaitu berkaitan dengan kisah yang dikongsikan oleh salah seorang mungkin subscriber FJ di YouTube, di mana beliau meninggalkan cerita beliau di ruangan komen. Jadi jom kita sama-sama melihat akan kisah ini terlebih dahulu. Jadi FJ bacakan saja akan gangguan yang diterima oleh kawan beliau. Okey, cerita ini disampaikan oleh Arshad Nafi. Okey, dia bacakan saja akan kisah tersebut. 3 hari lepas di LPT 2, lepas daripada RNR Perasing, member saya aksiden. Cuaca hujan renyai pada pukul 1 lebih. Member saya seorang diri dari Kuala Terengganu nak ke Nilai. Dalam perjalanan itu, member naik dalam 70 ke 80 km sejam sebab hujan kan. Waktu tu member pandu di sebelah kanan jalan, lalu dia ternampak satu kelibat pakcik di tengah-tengah laluan dia. Pada ketika itu, tiada kereta di atas highway. Member saya cuba untuk elak sebab terkejut, lalu hilang kawalan kereta, terpusing-pusing. Mungkin faktor jalan licin juga, lalu terkena divider sebelah kanan, lalu terpusing lagi melanggar divider sebelah kiri. Member saya cakap dia fikir dia akan mati sebab keadaan waktu itu sangat pantas dan gelap mata. Semasa kereta berpusing, kepala member saya terhantuk di steering kereta, lalu terpejam sekejap. Bila member saya sedar, waktu kereta berada di tengah-tengah jalan di antara dua laluan, member saya cuba hidupkan enjin kereta balik tapi tak hidup-hidup. Nasib baik ketika itu tiada kereta yang lalu. Lepas tu member cuba juga start dan akhirnya hidup, lalu dia berpusing balik dan bergerak ke sebelah kiri jalan serta berhenti di tepi. Member turun, tengok memang barai gila di bahagian bumper depan, tetapi Alhamdulillah member selamat. Member saya keluar di Tol Kuantan dan tak jadi meneruskan perjalanan ke Nilai, terus bergerak dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam sebab kereta barai. Bila nak pusing, bumper rapat dengan tayar. So member saya cakap dia rasa lain macam waktu tu, seolah-olah ada something yang menumpang. Perasaan member itu dikuatkan lagi dengan kenderaan yang lalu berlawanan arah sambil memberi isyarat lampu tinggi. Member malas fikir banyak, janji sampai. Perjalanan nak ke rumah dia dekat Kuala Terengganu ambil masa 4 jam lebih. Sampai je dekat rumah, anak saudara dia pula menangis. Waktu tu dah subuh. Tak boleh jadi, member dah barai, mengantuk, tambahkan pula dengan sakit, aksiden tu tak hilang lagi. Member terus gerak ke masjid terdekat sebab dia lupa berhenti mana-mana dulu tadi untuk kalau ada benda yang ikut tu supaya turun dekat mana-mana. So member sampai dekat masjid, solat dulu, lepas tu baca doa-doa sikit supaya benda tu turun ke apa ke, barulah pulang ke rumah balik. Alhamdulillah lepas tu tak ada apa-apa, tapi kereta je lah barai teruk. Okay, aksiden So dekat bawah tu dia tambah lagi di ruangan komen, pembetulan kejadian itu pada hari Selasa waktu pagi pukul 1 lebih. Ini yang betul-betul dilalui oleh member semua saya di Nilai. Member bukan jenis percaya dan kisah pasal benda-benda mistik, tapi itu pengalaman bagi dia lah. Sebelum ni kita orang lalu memandu waktu malam ke Nilai, tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi hari nasib tak menyerbahi member yang pandu seorang-seorang. Waktu tu saya berada di rumah di Nilai dan dia balik kampung sebab ada urusan. Thank you siapa yang baca sampai habis. Just nak inform, kalau buat perjalanan jauh, buatlah persediaan rapi dan elakkan daripada memandu seorang diri pada waktu malam. Dekat jalan raya, lagi-lagi waktu malam, macam-macam yang boleh berlaku. Itu nasihat yang diberikan oleh Arshad Nabi lah. So itu sahaja kisah yang disampaikan oleh beliau. Jadi berkaitan dengan kisah ini, biasalah kan, gangguan-gangguan yang diterima ini kebiasaannya dia tak kena kepada semua orang dan dia jarang-jarang berlaku. Sebab tu bila FJ keluarkan cerita berkaitan dengan kisah jalan seram, ada pihak yang mungkin ada pengalaman yang menerima gangguan dan sebagainya akan percayalah akan cerita-cerita ataupun apa yang FJ sampaikan dalam video dan sebagainya. Tapi ada setengah pihak dia tak percaya disebabkan dia tak ada pengalaman dan sebagainya lah. So FJ tak kata yang tak percaya tu salah dan sebagainya. FJ pun tak kisah sebab itu adalah pengalaman masing-masing. Kebiasaan
kenyataannya orang yang tak percaya ni mereka belum mengalami pengalaman yang macam tu lah. Mungkin kadang-kadang jarang-jarang lalu tengah malam, so bila diorang lalu tak ada apa-apa kejadian dan sebagainya, so diorang tak percaya. So FJ pun tak marah, tak apa, terpulang pada pandangan masing-masing. FJ pun yang ceritakan apa yang pengalaman orang yang alami dekat Jalan Seram. FJ sendiri tak mengalami situasi tersebut. Banyak situasi yang FJ tak alami apa-apa pun. Cumanya FJ ambil kisah-kisah yang orang ceritakan pengalaman yang macam ni dan sebagainya. So FJ pergilah ke jalan-jalan seram yang ada cerita tu. Jadi berbalik kepada kisah tadi, so dia lalu dekat LPT 2 daripada Kuala Terengganu nak ke Nilai, dan kejadian itu berlaku selepas daripada dia melepasi RNR Perasing. So siapa-siapa yang pernah tengok pada video FJ sebelum ni lah, mungkin subscriber baru belum pernah tengok lagi akan video tersebut, korang cari balik dekat RNR Perasing dalam video FJ, type dia RNR Perasing FJ ke apa kan, nanti insyaAllah akan keluar. So korang tengok balik akan footage tersebut di mana FJ pada waktu itu pergi ke RNR Perasing lah. Seperti mana yang orang cerita ada gangguan dekat area Perasing dan sebagainya. Area tu seram kalau nak berhenti pada waktu tengah malam. So FJ berhenti kat situ. So FJ tak nafikan, apabila sampai dekat tempat kawasan tersebut, memang kita insting kita lah. FJ tak tahu sama ada betul ke tidak. FJ bukannya satu orang yang boleh tahu benda-benda gaib dan sebagainya, tapi perasaan atau rasa itu ada, macam ada sesuatu dekat situ. Cumanya tak ada apa-apa gangguan sepanjang FJ membuat video di tempat tersebut lah. Dan di tempat tersebut pun ada pekerja pembersihan yang sedang menjaga kawasan tersebut. So memang tak ada masalah. So balik kepada cerita tadi, selepas daripada RNR tu jalan sedikit, dia kata waktu tu dia memandu seorang-seorang dan berlaku dia nampak macam ada seorang pakcik di tengah-tengah laluan dia belah kanan, maksudnya tengah lain laju tu. So waktu tu dia seorang saja saksi kejadian dan tak ada orang lain, dan dia pun tak tahu apa motif. Mungkin kalau betul lah ada pakcik dekat tengah-tengah jalan tersebut, so dia cuba elakkan. So berdasarkan kelajuan dia tadi dengan keadaan hujan renyai dan sebagainya, kalau ikutkan dengan kelajuan 70-80 tu kita masih dalam kawalan lagi. Tapi ikutlah kalau macam tiba-tiba terkejut kan, kita cuba mengelak secara mengejut, walaupun bawa dalam 70-80 tu dalam kawalan kita lagi, tapi kalau dah tiba-tiba ada benda mengejut, kita cuba untuk mengelak, mungkin itu yang boleh berlaku kemalangan lah, seperti yang diklaim oleh daripada cerita tadi. So dia claim ada seorang tua dekat jalan tersebut. Dia tak pasti tau, sebab dekat situ dia ada dengar 2-3 cerita lah yang dia nak masuk dekat area Perasing. Kalau daripada yang selatan ni lah, maksudnya daripada KL ke apa ke, nak masuk area Perasing, ada kisah juga AJ pernah baca dekat ruangan komen, tapi AJ tak ingat. Lepas tu ada 2-3 cerita jugalah dekat kawasan sekitar area Perasing tu, maksudnya dekat jalan highway tu. Tapi AJ tak sure sama ada kejadian itu benar atau tidak, sebab waktu FJ lalu dulu, masa FJ buat video penelusuran, FJ waktu tu tengah buat travel dengan kawan-kawan apa semua. So ramai, bukannya pergi seorang diri dan sebagainya. So dalam keadaan macam tu mungkin benda tu tak mengalami gangguan lah. So berbalik pada kisah tadi yang diceritakan bahawa, sekejap Okey, balik semula kepada kisah tadi, di mana ada yang berlaku dia kemalangan langgar ke kiri ke kanan jalan dan sebagainya, langgar divider. So kalau tanya FJ, ada logik dia juga, sebab kalau ikutkan situasi tu memang jalan tersebut masa FJ lalu dulu, kalau tak silap FJ lalu hujung minggu, itu pun kurang orang. Jadi apa yang dia mention tadi, dia lalu, kawan dia lalu pada waktu Selasa malam, maksudnya hari kerja. So mungkin tak ada orang. Lepas kejadian tu pun tak ada orang yang membantu dan sebagainya, dia seorang diri saja. Sampai dia berhenti tepi jalan, dia keluar, dia tengok kereta dia dah rosak dan sebagainya lah, maksudnya dalam keadaan yang remuk dan sebagainya. Jadi dia mengambil keputusan untuk keluar dekat Tol Kuantan dan patah balik semula ke Kuala Terengganu. Dan kalau ikutkan masa perjalanan itu pun agak logik lah, maksudnya cerita yang disampaikan ni memang logik, tak ada masalah. Cumanya yang diklaimkan itu bahawa ada nampak orang tua lah. So macam dia cakap lah, kalau gangguan ni dia tak berlaku kepada semua orang, dan benda ni kalau nak kena kat orang tu diikut siapa-siapa lah. Okay, kadang-kadang batu kita memandu seorang diri dan sebagainya. That's why salah satu tips untuk mengelakkan gangguan ketika lalu jalan seram dan sebagainya, kalau boleh pergi dengan pasangan ataupun bertiga dan sebagainya lah. Sebenarnya itu adalah, kalau tak silap AJ, sunnah kalau kita travel malam-malam di tempat yang bahaya, kat mana-mana lah kita bermusafir, mesti kalau seelok-eloknya 2 ataupun 3 orang. Kalau ikutkan yang solo dan sebagainya ni, boleh, tak ada masalah pun untuk kita bergerak solo.
solo, seorang-seorang diri dan sebagainya. Tapi keadaan dia lebih bahaya dah. Maksudnya kalau ada 2-3 orang, kita panjang langkah sikit dan sebagainya. So bila berlaku kejadian tersebut, FJ tak kata bahawa jalan tersebut memang confirm ada hantu ke apa ke. Sebab kadang-kadang orang akan fikir bila jalan tu seram dan sebagainya, dia fikir bila lalu mesti akan kena ganggu, mesti akan nampak hantu. Sebenarnya kejadian seperti itu sangat-sangat jarang berlaku lah. Itu yang ramai orang salah faham. So that's why bila FJ pergi buat jalan seram dah hampir 100 lebih episod, tak ada gangguan dan sebagainya, tapi FJ taklah menyatakan apa yang orang cerita tu tak betul dan sebagainya. Cumanya FJ ni jenis tapis sikit lah. Kadang-kadang bagi FJ ada sesetengah keadaan itu orang macam terlampau over sangat cerita dia. Mungkin kalau tanya macam cerita tadi kan, sebenarnya kejadian tu berlaku simple saja. Nampak ada kelibat orang tua, orang pakcik ke, lepas tu dia elak. Itu saja. Tapi ada certain cerita yang kadang-kadang macam merapu sangat kan, macam terbang apa semua. Bukan FJ tak percaya, tapi bagi FJ, kalaulah betul orang tu nampak dalam situasi yang macam tu, sebenarnya orang tersebut mungkin dia tak normal macam kita ni. Kalau orang normal, insyaAllah dia tak akan nampak situasi-situasi yang macam tu lah. Tapi kalau orang tu dia mungkin ada gangguan ataupun mungkin dia ada kelebihan dan sebagainya, dia boleh nampak benda yang kita tak nampak. Itu yang sebenarnya FJ nak maksudkan lah. Sebab mungkin ada setengah cerita hantu yang diceritakan dan sebagainya, kisah seram, gangguan dan sebagainya, dia ada dua side pandangan. Satu pandangan orang biasa, satu pandangan orang yang mungkin ada gangguan dan sebagainya lah. So dua-dua pandangan ni tak sama. Kalau dua orang cerita berlaku situasi yang sama macam tadi, contohlah keadaan tu berlaku macam situasi tadi, kalau contoh dia bawa seorang lagi member dia yang mungkin boleh nampak dan sebagainya, confirm member dia akan cerita lain. Member dia akan cerita dengan lebih seram dan sebagainya. Ada benda tumpang, ada benda orang tua dah apa benda semua. Sebab mungkin dia nampak, dan dia tak kata benda tu tak betul, sebab mungkin dia ada gangguan dan sebagainya. Tapi bagi pihak yang kawan dia tadi yang cerita, so situasi dia macam tu lah. Bila nampak accident dan sebagainya, so dia pun keluar tengok. Mungkin pada fikiran logik dia, mungkin betul dia langgar orang ataupun memang ada orang. That's why dia tak fikir takut, dia tak fikir hantu ke apa. So dia keluar, dia tengok keadaan kereta dia, lepas tu dia jalan. Cuma bila dia jalan tu, dia rasa macam pelik apabila ada orang high beam dia pada arah hadapan. Yang ni FJ 2-3 kali lah pernah berlaku dekat FJ, situasi yang macam tu. FJ sendiri pun tak tahu. Sedangkan waktu tu FJ guna kereta yang sama dan sebagainya, tak ada apa masalah pun. Bila lalu jalan yang biasa, tak ada pun orang main high beam. Tapi bila ada setengah jalan, orang main high beam kepada kereta lah. So FJ pun tak pasti apa yang berlaku, adakah nampak sesuatu ke apa ke. Sebab tu that's why ada orang bagi cadangan. Dia kata kalau boleh FJ letak kamera dekat atas bumbung dan sebagainya. Sebenarnya bukan tak nak buat, tapi sukar sedikit lah. Macam kalau nak letak atas bumbung, kena pakai yang melekat yang paling kuat sekali dekat cermin ataupun dekat bahagian bumbung tu. Lepas tu kamera kena letak kat atas. So kena setting kat atas. So bila kamera setting kat atas, kita kadang-kadang sendiri tak tahu adakah kamera itu berfungsi ataupun tidak. Kalau katakanlah betul-betul ada gangguan dan sebagainya, memang ada benda ke apa atas bumbung, kadang-kadang kamera yang kita pasang tu malfunction, tak berfungsi dan sebagainya. Sebab tu FJ suka sikit nak buat situasi macam tu. Berkaitan dengan kamera belakang, ada orang kata FJ tolonglah letakkan kamera belakang baru nampak apa semua kan. Yang itu FJ tengah pertimbangkan. Sebab walau contoh kalau jalan tu gelap sangat, korang sebenarnya susah nak nampak dekat bahagian belakang tu. So gelap, memang gelap, tak nampak apa. Itu kalau situasi letak kamera. Sebab kita ada lampu kereta belakang warna merah kan, dia bukan macam lampu depan. So memang tak nampak apa kalau letak kamera kat belakang. Melainkan kalau FJ letak kamera yang menghadap kepada FJ tu lah. Maksudnya situasi kamera tu dekat cermin depan, so menghadap muka FJ dan sebagainya, yang itu bagi FJ tak ada masalah lah. Tapi untuk letak kamera untuk lihat di jalan belakang, dia akan nampak kalau kita bawa slow. Tapi kalau kita bawa dalam kejuan 50-60, dia tak berapa nak nampak sangat. Itu sajalah. Okay, so berkaitan dengan kisah tadi, korang rasa adakah gangguan dekat LPT tersebut adalah betul? FJ tak kata betul, tak kata tidak. Sebab pengalaman FJ tidak mengalami apa-apa gangguan dekat situ. Dan member sendiri yang FJ bawa, yang dia kata dia ni senang nampak dan sebagainya, dia tahu something ke apa ke, dia pun sendiri akui bahawa jalan tersebut tidak ada apa-apa sepanjang kami lalui itulah, tak ada gangguan dan sebagainya. Tapi kalau nak kena kepada orang lain, FJ tak tahulah, wallahualam. Jadi pandangan korang rasa cerita ni okey ataupun tidak? Adakah korang ada pengalaman yang macam tu lebih kurang? So boleh kongsikan dekat ruangan komen supaya orang lain yang baca mendapat manfaat lah, untuk lebih berhati-hati melalui jalan-jalan yang mungkin dikatakan seram pada masa akan datang. Jadi video ini sampai di sini saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan video reaksi seram yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.